Kenapa perasaan sedemikian? Sebab kita meletakkan dia lebih daripada yang sepatutnya diletakkan sebagai guru. Guru tidak mengatasi kenabian. Guru sama sekali jauh daripada Nabi makamnya, tidak sama sekali. Baik, kemudian akhirnya ternyata ianya karut dan sesat kerana tidak berhajat dan perlu kepada dalil. Ini membuktikan tidak benarnya i'tiqad tersebut untuk dibicarakan kecuali satu jalan sahaja. Ini pula sampai berpuluh-puluh jalan, alangkah nyata karutnya. Maka banyaklah orang Melayu yang menjadi sesat kerana nak belajar agama, kena macam-macam syarat. Kena puasa dulu nak mengaji agama, kena bertapa dulu, kena bawa pengerah dulu. Dalam Islam mana ada pengerah? Mengaji je lah. Mana ada kena puasa 40 hari 40 malam nak dapat ilmu, kena berzikir 40 hari 40 malam baru boleh mengaji. Ini adalah ciri-ciri kesesatan. Ada orang datang jumpa saya, minta saya bongkar harta karun. Dia kata dia ada 3 tempat harta karun, tapi dia tak boleh buka, tak boleh bongkar, sebab kononnya ilmunya tak sampai. Dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya tahu Ustaz boleh buat. Mari Ustaz kita buat. Keuntungan 50-50. Ustaz minta nak jumpa siapa? Saya boleh panggil. Nak jumpa wali Songo boleh, Sundel Bolong pun boleh." Betul tuan-tuan, saya tak bohong. Dia kata dia boleh buat, panggil mereka. Mereka ni lah yang datang dalam mimpi bagi tahu tempat tu ada harta, tempat ni ada harta. Tapi dia tak boleh buat kerana zikir tak cukup, amalan tak cukup. Dia ajak saya pergi buat. Saya kata merapu, membohong. Ini semua sesat. Mana nak ada harta karun? Rezeki lah. Harta karun yang dipanggil dengan begitu ialah harta karun yang dibagi oleh jin. Ia akan merosakkan kita balik. Tuan-tuan jangan duk percaya. Ada yang kata serai berbunga, di bawahnya ada harta karun. Zikir 1 hari 1 malam, cabut serai, di bawahnya ada batu permata. Upah sekali tarik 4,000. Dapat segugus 2 kilo permata. Pergi tak jual kedai emas di Taman Permata. Agak-agak Cina tu kemas tu nak ambil tak? Tak ada 4 sai dia nak ambil. Semua batu Korea tak laku punya. 4 bulan dulu mereka pergi tanam bawah serai. Waktu kita balik kampung, cukup 4 bulan dia orang datang balik ke rumah. Belakang serai kamu ada pokok serai, di bawahnya ada harta karun. Kalau kamu nak bagi bayaran, kami buat. Memang keluar sungguh. Pukul 4 pagi korek serai, tu dia batu di bawah yang dia orang tanam 4 bulan lepas. Biasalah tuan-tuan, benda-benda itu penipuan. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang berubat guna telur. Kita duk mengadu sakit di belakang. Dia ambil telur tu, diusap di belakang badan. Kemudian telur tadi dipecahkan, keluar dalam mangkuk darah, nanah dan sebagainya. Sedangkan benda tu dah disuntik dulu dalam telur dengan macam-macam benda. Ada telur tu ditulis dengan lilin nama Muhammad, Dolah, Man, tulis. Kemudian telur tadi akan dilayurkan di atas api, kemian dan sebagainya. Maka bila dia panas, dia akan membentuk tulisan. Kata Bomo, inilah orang yang membuat sihir pada kamu, namanya Osman. Carilah Osman Zailani, Osman Kerin, carilah. Akhirnya kita dah menuduh orang. Sesatlah kita. Itu bukan karamah, itu namanya silap mata. Jangan sama sekali percaya pada orang yang sedemikian. Baik, kemudian sesetengah guru ada yang bercakap dengan berbisik-bisik dan bersembunyi.
sambil berkata, anak mata itu ialah Allah. Ada yang berkata, ruh itu adalah Allah. Ada pula yang berani berkata, dalam diri kita ialah Allah. Ini yang orang duk belajar makrifat hakikat, akhirnya terlipat. Dia bukan nak mengaji ilmu-ilmu macam kita. Dia nak mengaji ilmu sulit, ilmu bisik, ilmu dalam kelambu, ilmu dalam gelap. Mula-mula tak payah semayang sebab kita belum mengenal Allah. Kita belajar dulu, zikir dulu. Sampai 2-3 bulan berzikir, tak perlu semayang. Sebab dalam diri kamu semua sudah ada Allah. Kita sekarang sudah ada Allah, tak perlu lagi semayang. Kalau kita semayang nak sembah siapa? Bukankah kita ni sudah jadi Allah? Diri kita sudah ada Allah, maka pakat tak semayanglah. Seronok tak kalau tak semayang? Minum arak, boleh kahwin sama-sama, isteri hang aku boleh ambil, isteri aku hang boleh ambil. Itulah dia ciri-ciri ajaran sesat yang sangat orang suka. Sebab dia boleh buat benda yang tak boleh buat pada hukum asalnya. Diubahnya hukum dan dikatakan itu adalah daripada gurunya. Diletakkan gurunya lebih tinggi daripada kedudukan, maka akhirnya diangkatlah gurunya menjadi nabi, khalifah Allah, wakil Allah dan sebagainya. Asasnya tadi apa? Jahil. Punca yang jadi sesat begitu kerana apa? Jawapan dia jahil. Ni adik-adik yang hafiz Quran, 30 juzuk Quran, ingat 30 juzuk ingatan pada Quran bagus. Tetapi ilmu fardu ain yang lain kenalah belajar. Ilmu tauhid kena belajar, ilmu fiqh kena belajar, ilmu tasawuf kena belajar. Ada orang yang buka kelas tahfiz, dia betul-betul tumpu pada Quran, ilmu lain dia tolak. Sampailah kepada ilmu fiqh pun dia tolak. Akhirnya anak muridnya hanya hafal Quran, tetapi mandi hadas besar tidak pandai. Membezakan air mani, air mazi pun tidak tahu. Sedangkan mengenali hadas besar, faham fardu ain lebih wajib daripada menghafaz Al-Quran. Ini yang tidak lagi ada aulawiyat. Ya, kita tidak lagi belajar tentang keutamaan, tentang aulawiyat. Orang rajin pergi umrah tapi tidak rajin wakaf. Tiap-tiap tahun umrah. Sedangkan umrah sunat seumur hidup sekali. Kalau dah tiap-tiap tahun, itu bukan lagi sunat. Lebih baik dia mencari rezeki, mencari pahala, mencari syurga dengan wakaf, sedekah. Tapi dia tak boleh buat. Manusia ini kadang-kadang ditipu dengan amalan. Apa dia orang yang ditipu dengan amalan? Dia ada harta, tetapi dia tidak mencari syurga dengan harta. Dia mencari syurga dengan amalan biasa. Itu tandanya orang ditipu. Zikir rajin, subhanallah, 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 zikir. Sampai baca khutbah pun dia di bawah tu dia berzikir. Tu imam baca khutbah, dia subhanallah, subhanallah. Rajin benar zikir. Zikir keluar duit? Tidak. Balik rumah dia baca Quran, subuh sampai ke malam. Ada keluarkan duit untuk baca Quran? Tidak. Dia semayang malam, ada keluarkan duit untuk semayang malam? Tidak. Dia datang semayang di masjid, semayang berjemaah, ada keluarkan duit semayang berjemaah? Tidak. Maka dia buat amalan-amalan yang free, yang tidak mengeluarkan wang. Sedangkan dia mempunyai banyak harta benda, dia mempunyai banyak kekayaan. Kekayaannya disimpan.
dia nak cari syurga dengan zikir, sembahyang malam, baca Quran, mengaji dan sebagainya, tanpa mengeluarkan belanja, itulah dipanggil orang yang ditipu dengan amalan. Yang paling afdal dia beramal bukannya baca Quran lagi dah, dia hendaklah beramal dengan harta benda dia. Hendaklah dia beramal dengan harta benda dia. Dia bersedekah, dia wakaf, dia zakat.